Okey, selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9. Hari ini kami ingin membahaskan berkenaan Akta Hasutan 1948. Okey, saya Hanan Anaki Sarwiswaran. Saya Rizwan bin Indam. Saya Fatin Azarina. Kami ada lagi 2 orang oleh kerana tempoh PKPD tidak boleh bersamalah untuk buat satu pertemuan ni. Berkenaan Akta Hasutan 1948 ni, pada saya punya fahaman yang mana kita seorang individu yang mengeluarkan satu kenyataan berkenaan sangka buruk, mengajak-ngajak adalah satu perbuatan di bawah kesalahan Akta Hasutan. Untuk pendapat Encik Rizwan pula, bagaimana? Sebenarnya bagi pendapat saya, Akta Hasutan ni diwujudkan adalah untuk menjaga keharmonian rakyat Malaysia, iaitu dengan memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk menghukum sesiapa sahaja yang terlibat dalam hasutan kepada mana-mana pihak di dalam Malaysia lah. Itu pada pendapat saya lah. Azarina? Pendapat saya, Akta Hasutan ni mungkin diwujudkan untuk kita mengelakkan provokasi antara masyarakat setempat lah. Sebagai contoh, kita lebih nampak masyarakat lebih dikatakan macam terbuka. Sebagai contoh macam penghinaan yang Bertuan Agong lah. Berkenaan isu Akta Hasutan ni, macam kita boleh tengok ada 2 kes yang pernah jadi di Malaysia. Bagaimana pada umumnya banyak media mengatakan, media barat lah, sebenarnya mengatakan bahawa Akta Hasutan ni sama sekali melanggar hak kebebasan manusia. So pada pendapat Cik Rizwan, bagaimana? Menurut saya, pada pandangan saya, kes Wan Fatul lah. Wan Fatul ni dia seorang warga emas yang telah membuat kenyataan hasutan terhadap Sultan Kelantan. Jadi pada pendapat saya sebenarnya, walaupun kita diberikan hak kebebasan bersuara, tapi sepatutnya tidaklah boleh kita sampai menidakkan hak perlembagaan kerajaan sultan. Kita kena tahu bahawa penghormatan terhadap perlembagaan diraja itu adalah penting. Okey, terima kasih Cik Rizwan. So yang berkenaan kes kedua pula, iaitu kes Muhammad Ifi Muhammad Ifi berkenaan dengan mempersoal hak ataupun kedudukan Raja-Raja Melayu. So apa pendapat Cik Azhar? Pada pendapat saya, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia ni tidak perlu mempertikaikan kedaulatan dan tugas raja-raja lah. Sebab mengikut kita punya rukun negara yang 5 rukun negara, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. So seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu ada rasa hormat kepada raja dan raja kita, kerana raja-raja yang terdahulu cuba mempertahankan untuk mendapatkan kemerdekaan di negara kita. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai pendapat rakan berdua ni lah. Ada pendapat saya, benda ni tidak patut, dan kerana kita dah tahu Raja-Raja Melayu sudah berkorban untuk kita sebagai rakyat untuk membina dan memilih kerajaan sendiri. Itu pada pendapat saya. So bagaimana pula pendapat rakan kita lagi 2? So kita tonton video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Muhammad Syazwan bin Abdul Halim. So pada petang ni saya akan berikan sedikit pandangan ataupun pendapat saya berkenaan isu yang sedang kita bincangkan lah. Berkenaan dengan tomahan ataupun sangkaan buruk salah satu kes kajian kita terhadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Seperti yang sedia maklum, bagi saya, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan clearly stated ataupun dah termaktub dalam perlembagaan kita hak-hak keistimewaan Raja-Raja Melayu lah. So sebagai rakyat Malaysia yang mendokong perlembagaan, tak seharusnya kita timbulkan isu-isu berkaitan dengan raja, terutama sekali isu-isu yang sensitif lah, kerana ianya boleh dikategorikan dalam salah satu kes dalam Akta Hasutan. So akhir kata dari saya, sepatutnya media sosial sebagai contoh blog patutnya kita gunakan untuk ke arah kebaikan ataupun menyebarkan benda-benda yang baik, bukannya menyebarkan fitnah atau tumahan, terutama sekali berkaitan Raja-Raja Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aim Tizan Abidin. Di sini saya ingin beri sedikit pendapat berkenaan tugasan kumpulan kami yang berkaitan dengan Akta Hasutan. Seperti yang saya tahu, negara berperlembagaan, raja berdaulat,
rakyat diberikan hak kebebasan untuk bersuara. Namun masih terdapat segelintir rakyat yang masih tidak mengindahkan institusi beraja. Mereka turut lantang bersuara sehingga berani menghina serta membuat kenyataan yang berbau hasutan di laman sosial dengan tujuan untuk meruntuhkan dan menjatuhkan pemerintahan raja berperlembagaan. Terdapat beberapa tangkapan dan pendakwaan yang telah dijatuhkan hukuman di bawah Akta Hasutan kerana mereka telah membuat beberapa hantaran di laman sosial dengan menghina serta berbau hasutan untuk menimbulkan kebencian rakyat serta masyarakat umum terhadap institusi ini. Perbuatan ini telah menimbulkan rasa kurang senang terhadap pengguna media sosial yang lain atas kenyataan-kenyataan yang telah dibuat. Kita seharusnya menghormati dan menghargai institusi beraja kerana institusi ini telah diterima umum sebagai simbol perpaduan. Raja yang bersemayam di pucuk struktur pemerintahan merupakan lambang kuasa dan simbol perpaduan. Sehingga hari ini, Malaysia masih mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menjiwai semangat rukun negara yang kedua dan ketiga, kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan. Perkara ini penting supaya setiap warga negara dapat menjalani kehidupan yang lebih harmoni sesama rakyat yang berbilang kaum. Okey, itu sahaja daripada kami berkenaan Akta Sultan 1948 yang mana kita lebih memfokuskan kepada skop penghinaan diraja lah. Ya, betul. So bagi saya banyak lagi sebenarnya isu-isu berkenaan Akta Sultan ni seperti politik, ketenteraman awam dan banyak lagi lah. Tapi kami just kupaskan berkenaan penghinaan Majlis Raja-Raja lah. Okay. So terima kasih daripada kami. Stay safe, patuh SOP, kita jaga kita. Bye.